صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada malam ini marilah bersama-sama kita merasakan syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk bertemu pada malam ini dalam kuliah khas online, iaitu di bawah tajuk Kehebatan Surah Al-Baqarah dan Surah Ali Imran sebagai pembela kita di mahsyar. Majlis pada malam ini dianjurkan oleh Hajjah Nur Hadha binti Haji Ahmad Razali serta keluarga, dan Allah yarham ibu bapa serta Allah yarham suami Gombak Setia, Kuala Lumpur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu meridai mereka dan dijauhkan mereka semua daripada kemurkaan Allah, dibebaskan dari neraka, dimudahkan untuk melalui kehidupan dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Suratul Baqarah yang menjadi surah yang kedua di dalam Al-Quran mengandungi kelebihan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mengandungi kelebihan yang besar di dunia sampai ke akhirat. Yang pertama sekali, kelebihan Suratul Baqarah di dunia, rumah itu tidak dimasuki, rumah orang yang membaca Suratul Baqarah tidak akan dimasuki oleh syaitan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau rumah kita ada gangguan makhluk halus, baca Suratul Baqarah ala Sayyidina Muhammad. Kemudian jadi praktikalnya boleh dibuat macam ni. Orang ni baca daripada ayat pertama sampai ayat sekian.
Lepas tu orang yang kedua baca sambung daripada ayat tu sampai ayat seterusnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sehinggalah habis dibaca suratul Baqarah. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam waktu tu selepas telah dibaca suratul Baqarah, jadi di sana ada kemudahan pada hari ini, iaitu kita boleh mendengarkan pembacaan suratul Baqarah melalui Allahumma salli ala sayyidina MP3 ke, melalui laptop dan sebagainya. Jadi biar surah tu dibaca habis ulang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu kelebihan daripada suratul Baqarah. Kemudian segala jenis syaitan akan terhindar di dalam rumah yang di dalamnya diperdengarkan pembacaan suratul Baqarah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang membaca suratul Baqarah menjadi wiridnya, dia akan diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari mahsyar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syafaat ni pelbagai. Ada syafaat daripada malaikat. Ada syafaat daripada orang beriman. Maka sebab itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suruh kita berkenal banyak dengan orang-orang yang beriman. Nabi sebut, "Aktsiru minal ma'arif bainal mu'minin, fa inna likulli mu'min syafa'atan 'indallahi yaumal qiyamah." Nabi kata, perbanyakkan kamu mengenal orang-orang yang beriman. Kerana orang yang beriman itu, setiap orang yang kamu kenal itu, kalau dia orang beriman, dia akan dapat tolong kamu pada hari dibangkitkan besok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu kelebihan kita banyak berkenal dengan orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kenal orang tu, kenal orang ni, kenal orang tu, kenal orang ni. Yang seterusnya, syafaat daripada orang yang pernah kita memperolehi ilmu daripada dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini kelebihan kita belajar dan mengaji daripada para ulama dan guru-guru kita. Setiap ulama itu dapat memberi syafaat kepada para muridnya. Seperti mana pernah berlaku kepada Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Syafi'i, ketika mana dia nak habis umur dia, maka setiap muridnya datang bertemu dengan dia, memohon maaf, mengucapkan selamat, seolah-olah macam yang kita buat di alam nyata ni bila mana kita nak bermusafir. Maka permusafiran Imam Syafi'i ialah satu permusafiran ke alam yang kekal. Anak murid bakal masuk seorang, minta maaf dan mendoakan perjalanan kekal Imam Syafi'i. Ketika itu masuk anak murid dia, Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Anak murid yang paling dia sayang sekali dan bakal ganti tempat dia. Bila masuk Al-Imam Al-Muzani radhiyallahu ta'ala anhu bersama dengan beberapa orang lain, jadi berkata Imam Muzani, Maulana Syekh, jangan lupa kami pada hari dibangkitkan esok. Jadi perkataan yang keluar daripada mulut Imam Muzani maksudnya, syafaatkan kami pada hari dibangkitkan esok.
Apa jawab Imam Syafi'i? Insya-Allah. Salah Sayyidina Muhammad, aku tidak akan lupa kamu kalau aku ada kedudukan pada sisi Allah. Jadi itu jawapan yang dijawab oleh Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Ada syafaat daripada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang-orang soleh. Ada syafaat daripada keluarga Rasulullah. Ada syafaat daripada Rasulullah sendiri. Jadi makna siapa-siapa yang rajin baca suratul Baqarah akan mendapat syafaat daripada pelbagai jenis syafaat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian syafaat surah tu sendiri. Surah tu sendiri akan beri syafaat pada orang yang baca dia. Iaitu suratul Baqarah tu akan beri syafaat pada orang yang membaca dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan sebenarnya suratul Baqarah dan surah Ali Imran ni dikembang. Disebut dengan Az-Zahrawain. Surah ni surah kembang. Dia macam Al-Mu'awwidhatain. Kita baca Qul a'udzu birabbil falaq, kita baca Qul a'udzu birabbin nas. Dia surah kembang. Jadi siapa-siapa yang baca suratul Baqarah dan baca surah Ali Imran sekali, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, surah ini akan membantu dia pada hari dibangkitkan esok. Allahumma salli ala Sayyidina, Allahumma salli ala Sayyidina. Jadi macam mana surah ni mai? Surah ni mai pada hari akhir esok, dia akan membentuk, Allah rupakan dirinya seperti awan. Maka surah ni akan memayung orang yang membacanya pada hari tidak ada payungan melainkan payungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang rajin baca surah ni, siapa yang ghalibnya akan baca surah ni? Orang yang hafal Quran. Orang hafal Quran mereka akan mengulang. Habis 30 juzuk lepas ulang lagi. Habis 30 juzuk lepas ulang lagi. Jadi mereka lah yang bakal mendapat syafaat daripada suratul Baqarah dan surah Ali Imran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ataupun dia main dalam bentuk seperti payung, memayung orang yang membaca surah Baqarah dan surah Ali Imran. Ataupun dia main dalam bentuk burung penuh yang memenuhi di atas kepala orang yang baca suratul Baqarah dan surah Ali Imran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan akan membela pembacanya pada hari kiamat. Pada saat seseorang itu susah di depan Allah, jadi surah ini akan bertindak sebagai peguam bela dan akan membela orang yang baca dia di dunia ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian dalam waktu yang sama di dunia ni, orang yang membaca suratul Baqarah, dia akan terlindung daripada sihir dan buatan orang. Jadi kalau kita boleh buat rumah kita tu, kita pendengarkan bacaan Quran melalui handset kita, melalui laptop, jadi rumah tu insya-Allah akan selamat daripada sihir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini keberkatan yang ada pada suratul Baqarah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut, siapa-siapa yang baca suratul Baqarah, Nabi suruh baca, jadi ahli sihir, tukang-tukang sihir tidak akan mampu untuk menjangkau orang yang baca suratul Baqarah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan surah ni juga menjadikan seseorang itu doanya makbul. Jadi dengan selalu membacanya akan menjadikan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala
dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi doa ni dia makbul kalau pintu langit terbuka. Doa ni dia makbul dalam kalau kita berdoa, kalau makbul terbuka pintu langit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni kelebihan yang besar yang Allah pilih surah Baqarah ni duduk di surah yang kedua selepas suratul Fatihah. Maksudnya surah ni telah dipilih oleh Allah dan merupakan bukan sembarangan surah, sehingga dia letakkan dia yang kedua selepas suratul Fatihah. Okay, surah-surah dalam Quran ni Allahumma salli ala sayyidina. Jadi kalau surah yang pertama suratul Fatihah, lepas tu suratul Baqarah, lepas tu surah Ali Imran, suratul Nisa. Jadi peletakan surah-surah ni bukan Nabi yang letak, Allah yang letak. Dia bentuk dia macam ni. Allahumma salli ala sayyidina. Ayat yang pertama yang turun ialah 5 ayat dalam surah Iqra. Okey, turun 5. Dia semua 114 surah. Maka turun Al-Quran ni dia macam puzzle. Mana bila turun 1 hingga 5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Okey, maka tinggallah kosong kat bawah tu. Maka turun pula ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir selepas 2 tahun. Selepas daripada turun surah Iqra 5 ayat tu 2 tahun baru turun ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Nabi pun rindu, ya Allah, bila lah nak main pula hak main hari tu. 2 tahun Allah tempohkan turun ayat yang kedua tu sehingga Nabi rindu. Dia turun tu Nabi suka sangat. Lepas tu turunlah ayat lain pula di surah lain pula, sehingga dalam tempoh 23 tahun sempurnalah penurunan Al-Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian surah Ali Imran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyak sangat kelebihan yang duduk dalam surah Ali Imran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama sekali, surah ni jadi pendinding dan kebahagiaan untuk ditunaikan semua hajat. Dan dia sama juga macam surah Al-Baqarah. Bagi orang yang nak mengakhirkan kehidupannya dengan husnul khatimah, yang akan menyebabkan kebahagiaan kekal abadi di akhirat nanti, jadi bacalah ayat 8 dalam surah Ali Imran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Surah ni juga jadi kelebihan bagi nak bagi orang kasih ataupun nak melembutkan hati seseorang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka dia duduk pada ayat 104 hingga 103. Bukan, ayat 103 dan 104. Jadi kita baca di ayat, kita hembus, kita niat, ya Allah, bagilah mak aku kasih kat aku. So ada mak yang tak kasih kat anak, jadi baca doa tu. Ada anak yang tak kasih pada mak, baca doa tu untuk dikasihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka begitu juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita ditimpa musibah, ujian, balak daripada Allah, jadi untuk menyelesaikan ataupun menepasi musibah tu, maka
kesedihan itu dapat diangkat melalui surah, melalui ayat 146 hingga 148. Jadi itu di antara kelebihan-kelebihan yang duduk dalam surah Ali Imran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk menjadikan seseorang itu selamat di dunia dan selamat di akhirat esok. Jadi kalau selamat di dunia, selamatlah di akhirat. Lagi satu berkenaan dengan orang yang barang hilang. Banyak kita akan menghadapi barang hilang. Orang yang barang hilang baca ayat 9. Baca ayat 9. Jadi nak mengembalikan balik barang yang hilang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi itulah yang sempat saya rujuk berkenaan dengan kelebihan surah Suratul Baqarah dan surah Ali Imran. Jadi mudah-mudahan insya-Allah Allah merahmati penaja kita, Allah angkat kedudukan mereka, Allah ampun dosa mereka, Allah luaskan kubur mereka, Allah jadikan mereka sebaik-baik hamba Dia, dan Allah jadikan kita dan mereka ialah orang yang bakal mendapat syafaat daripada surah Ali Imran dan suratul Baqarah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Tawassul.